Okey, you dah dapat kan dalam kita punya kenyataan press release ni. So, majlis pada hari ini is what has been mentioned in the paper lah dalam press release ni untuk memberikan anugerah pencapaian cemerlang kepada 86 warga kerja Perbadanan PPS PPA. So, we acknowledge them dengan anugerah kecemerlangan yang kita berikan pada hari ini. Dan selain daripada tu, saya pun nak sebut kita ucapkan tahniah kepada PPS PPA kerana soal pengurusan sisa pekerja ini bukan satu soal yang mudah dan boleh dianggap ringan, dipandang enteng. Maknanya you talk about waste or rubbish, it's something that kadang ada setengah pendapat dengan tengah alas sampah. Apa nak cerita pasal sampah? Some people say, what's so important about sampah? We got so many other things that we should focus on. Why should we waste our time thinking about benda yang dah tak boleh pakai, yang dah jadi sampah, iaitu sampah. Kita peranan PPS PPA ni, dia mempunyai peranan yang besar dan tanggungjawab yang tinggi untuk menguruskan pengurusan sisa pepejal dengan baik di negara kita ini. Kerana kalau pengurusan sisa pepejal ni tak dapat diuruskan dengan baik, maka akhirnya Malaysia ni akan menjadi negara sampah. If you don't know how to manage your waste properly, and then you don't treat your waste properly, and then we don't talk about good quality of life to the people, and it's not only to the people but it's also to the country. Kalau image negara ni tak dapat dijaga dengan baik, dengan keterampilan dari segi kebersihan, suasana yang bersih di negara dan sebagainya, dan kalau rakyatnya mengambil ringan tentang sikap menjadi masyarakat yang bertanggungjawab menguruskan sisa pepejal dengan baik, apabila rakyat mengambil sikap sambil lewa tidak bertanggungjawab, itu mencerminkan kerajaan itu sendiri. If you fail to manage your people, that means you are a failed government. But if you are a performed government, you don't only perform to take care of the country itself, to build the economy of the country and whatnot, to give the best to the people, but you also have to give the best and make sure that your rakyat dan rakyat Malaysia bukan saja menjadi rakyat produktif, tetapi rakyat Malaysia juga akan menjadi rakyat yang bertanggungjawab, masyarakat yang bertanggungjawab, bermula daripada diri sendiri, keluarga dan masyarakat, akhirnya kepada negara. Dan kalau rakyat Malaysia adalah rakyat yang bertanggungjawab, dia mahu bersama-sama turut serta mengambil bahagian melaksanakan tanggungjawab untuk menguruskan sampah. Kalau orang kampung ni, kat kampung dia panggil sampah, dia tak panggil sisa pepejal. Dia thought sisa pepejal is something huge than sampah. Actually sisa pepejal is sampah. Pengurusan sisa pepejal ialah pengurusan sampah-sampah yang dihasilkan oleh rakyat Malaysia. Dan jikalau mengikut kepada kajian yang telah pun kita laksanakan pada ketika ini, kalau ikut kepada plan pengurusan sisa pepejal, sepatutnya pada tahun 2012 penghasilan sampah ataupun sisa pepejal yang dihasilkan oleh rakyat yang mencapai kepada 30,000 tan sehari. Tetapi malangnya menjelang pada tahun 2012 telah bermula peningkatan kepada jumlah sampah sisa pepejal yang dihasilkan oleh masyarakat dan rakyat Malaysia. Now it's going to 33,000 tan per day. It was supposed to be 30,000 tan per day, but it has increased to 33,000 tan per day. Dan jikalau kita tidak berupaya untuk menguruskan sisa pepejal ini dengan baik, maka dia akan menjadi ancaman bukan sahaja kepada rakyat, iaitu masyarakat, tetapi dia juga akan menjadi ancaman kepada negara. Maka kerana itu PPS PPA, they came with a plan strategic of PPS PPA bermula pada tahun 2014 sehinggalah kepada tahun 2020. Satu plan strategik yang telah dihasilkan. Dan plan strategik PPS PPA dia memberikan fokus kepada 7 perkara.
Yang pertama ialah untuk mentransformasikan minda masyarakat supaya mereka menjadi masyarakat yang bertanggungjawab terhadap kebersihan persekitaran dan bijak menguruskan sisa pepejal. Dan kedua ialah untuk kita hebatkan juga pengurusan sisa pepejal yang mampan melalui amalan-amalan kita semula. Dan kalau kita dapat pertingkatkan peratusan amalan kita semula kepada 22%, secara tidak langsung kita akan dapat mengurangkan penjanaan sisa pepejal yang dihasilkan oleh rakyat Malaysia yang ada. Dan sekiranya amalan kita semula ni menjadi amalan yang tetap kepada masyarakat rakyat Malaysia, maka sudah tentu ia akan membantu kerajaan mengurangkan kos pengurusan sisa pepejal yang ada. Kalau kita jana sampah sarap atau sisa pepejal yang kurang, dan kerajaan tidak perlu belanjakan yang terlalu banyak, kerana pengurusan sisa pepejal ni dia memerlukan perbelanjaan yang besar. You need a land to do the sanitary landfill, and if sanitary landfill is not enough, then later pada peringkat yang ada ni kita datang dengan cadangan untuk mewujudkan incinerator, because you don't have ample land anymore to do sanitary landfill. Dan finally you need an incinerator to address the issue of waste that has been garnered by the people, the rakyat of Malaysia. Dan selain daripada itu, tanggungjawab kepada PPS-PPA ni, yang pertama, selain daripada menjadikan masyarakat sebagai masyarakat yang bertanggungjawab dalam pengurusan sisa pepejal, juga untuk memastikan prestasi syarikat konsesi ini. Syarikat konsesi ini dapat menguruskan pengurusan sisa pepejal dengan baik, termasuklah pembersihan awam dan sebagainya. Kerana dulu kerja-kerja ini adalah di bawah tanggungjawab PBT, dan apabila kita wujudkan perbadanan dan akhirnya hampir ke semua negeri, ada lagi beberapa negeri yang sedang dalam urusan dengan pihak kementerian untuk masuk dalam perancangan pengurusan sisa pepejal ni. Dan bila diberikan kepada syarikat konsesi, dia menjadi tanggungjawab kepada PPS-PPA untuk menentukan prestasi syarikat konsesi ini up to what yang kita mahukan untuk memberikan prestasi pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam yang berkualiti tinggi. Dan yang kedua ialah peran yang nak diwujudkan oleh PPS-PPA dalam 7 peran strategik itu ialah, yang pertama is to be friendly, but not to be friendly alone, but to forget about urusan pengurusan sisa pepejal, but friendly dalam arti kata mesra rakyat. Dan bila kita kata mesra rakyat, kita akan letakkan kedudukan kita untuk kita buat pendekatan communicating, communicating, iaitu mengadakan hubungan komunikasi. First is communicating, second is engaging, and third will be enforcement. So we communicate with the people, kita tingkatkan tahap kesedaran kepada masyarakat, we communicate dan kita tingkatkan tahap kesedaran, and then engaging untuk kita laksanakan program-program. Contohnya kelab kita semula yang akan kita wujudkan di 10,000 sekolah-sekolah yang ada di seluruh negara, engaging with the programs coming down. Dan yang ketiga, untuk kita laksanakan penguatkuasaan, dan yang terakhir ialah untuk memberikan efisiensi yang tinggi dari segi pengurusan tanggungjawab pengurusan sisa pepejal. So maybe anything else that you want, CEO can. Datuk lagi ni. Datuk, jumlah 870 lokasi ni sepanjang mana saja? Dan sini sebenarnya kita dah buatkan macam inventory. Kita melihat semua sekali kawasan-kawasan yang dianggap sebagai kawasan sampah haram seluruh negeri yang kita telah pun jaga. Itu yang kita dah dapat pasti, dan daripada situ dah 50% dapat kita basmikan. Dan kita akan membasmikan lagi banyak lagi sedang kita pantau. Pendekatan kita memang kita akan ambil kita undang-undang sekiranya kita dapat tangkap mereka. Sebab kita dah mula buat pengiktifan, kita punya operasi kita mula-mula kita bersihkan kawasan itu, kita
Kita letakkan tanda amaran dan kita kondon di area dengan ini, dan seterusnya kita akan pantau secara berkala dan mungkin malam, siang malam kita akan pantau supaya tidak ada lagi sampah yang letakkan tempat yang telah kita bersihkan. Biasanya siapa yang membuang sampah ni? Dia ada banyak golongan. Satu, orang di sekeliling itu. Yang keduanya, daripada pihak-pihak industri yang mereka tidak mahu membuang sampah di tempat yang telah disediakan kerana mungkin kos yang tinggi, jauh sebagainya. So dia ambil jalan mudah, dia letak je di mana-mana yang dia punya convenience. Ini sikap yang macam Datuk sebut tadi, sikap yang kita kena ubah. Mereka mudah tentang sampah sarap, dan kita bimbang juga ada sampah-sampah yang schedule waste yang kita tahu dia dibuangkan di sini juga. Ini satu bahaya kepada masyarakat. Itu adalah sebab yang kita nak elakkan, dan tentunya vektor pun mungkin datang situ, tikus dan berbagai binatang di situ. Jadi kita nak basmikan kawasan ini. Jadi 47 lokasi ni telah dibersihkan. Ya, sudah. Ada tak menyebabkan jenis kos yang ditanggung oleh perbadan? Kos yang ditanggung ialah apabila kita minta syarikat konsesi membersihkan, itu adalah kos pada mereka. Setiap satu tan kita kena bayar, satu lori kita kena bayar. Jadi kalau kita masih lagi banyak sampah yang dibuang di merata-rata ini, jadi kos untuk kerajaan untuk mengutip sampah haram ini banyak. Jadi setakat ni 47% kos ni telah ditanggung oleh kerajaan. Berapa banyak ya? Ya, sebenarnya satu tan kita ada dia punya nilai. Tak silap saya, dia lebih pada satu kawasan tu macam di Kuala Lumpur satu ni lebih 2 juta lah yang kita kena belanjakan untuk mengutip sampah haram saja. Untuk Kuala Lumpur? Di Kuala Lumpur saja. Sebulan. 2 bilion. Ni per month ya? Ya, pemain. Bila kita kata kita nak tingkatkan kesedaran kepada masyarakat awam, kita nak masyarakat awam ni, dia bukan saja bertanggungjawab dari segi pengurusan sisa pepejal dia yang dihasilkan oleh keluarganya semata-mata, tetapi juga bertanggungjawab terhadap sisa pepejal dalam kawasan komuniti dia. Maknanya kalau ada orang-orang yang tidak bertanggungjawab macam individu atau syarikat ni, dia dalam kawasan penempatan dia tu, dia jadi mata dan telinga, dia laporkan. Kita nak tanggungjawab itu dia menjadi tanggungjawab bersama. Maknanya kalau ada orang buang sampah dekat kawasan tempat dia, when you start one throw, everybody will start throwing at the same side. You start buang satu je, dia dah tahu kat mana dia nak buang. Everybody will start throwing there. So jadi antara kegiatan yang dibuat oleh PPS-PPA ni, selain daripada kita yang dalam kooperasi bersama dengan syarikat konsesi untuk bersihkan kawasan-kawasan tempat pembuangan sampah-sampah haram ni, dan apabila kita dah bersihkan ya Datuk, kita tanam pokok-pokok so that kita jadikan sesuatu kepada tapak itu. Kalau tapak itu sesuai tanam pokok. But if you don't do that, when you clear the rubbish, when you clear the waste, they will still come back because they know that is the place and they know that we are coming to clean for them. Dia tahu kita akan datang bersihkan, dia terus buang di situ. Jadi cara yang lain, kita libatkan masyarakat, kawasan setempat. Kalau berlaku tempat pembuangan sampah-sampah haram, termasuklah sampah pukal ni, dekat satu-satu kawasan dalam kawasan taman ataupun kampung yang berdekatan, kita akan jadikan dia projek bersama dengan masyarakat untuk kita jaga kebersihan dan sebagainya, dan kita teruskan dengan amalan-amalan tanam pokok dan sebagainya at that particular site. So that are some of the things that we are doing now. Jadi kita nak supaya masyarakat ni bukan aja bertanggungjawab terhadap diri dan keluarga dia, tapi agresif, agresif. Jadi pemantau untuk kita. Kalau you see something fishy, people want to throw waste ke apa, just take nombor kenderaan dia ke apa, that's good enough already. Pukul berapa nombor kenderaan dia, tak payah nak description yang lain. If you can get the vehicle numbers and what not, dan kita ada aduan kita dan boleh terus laporkan kepada kita. Dan itu pun membantu kita selain daripada syarikat konsesi, selain daripada pegawai penguasa kita mencari sendiri dan juga maklumat daripada orang ramai. Dan kalau semua masyarakat boleh begitu keadaannya, I think so, orang akan berani lah. Macam when you go overseas, you terjatuh satu sampul kulit, just a little, jatuh. A small child can come to you and say, excuse me sir, dia bagi balik sampul sarung gula-gula tu. If it can start from young, amalan itu, it starts from young, it starts in the family, it can also start in the community, dalam masyarakat. Starts from young, the family and the community. Kalau itu dapat dilakukan,
Saya tak fikir orang akan berani buang sampah-sampah haram dan sampah pukal ni di mana-mana. Saya tak fikir orang akan berani buang tanpa malu, tanpa segan dan malu, throwing rubbish and litter here and there. Dia akan rasa segan kalau semua ahli masyarakat bertanggungjawab untuk menjadi, so if everybody has that habit of being watch eye for us, kan, I think orang segan lah. Please jangan buang sampah dekat sini. Okay, kita nak kawasan kita bersih. Kalau ada 2-3 orang cakap dengan dia, dia pun segan silu, dia takkan. Ini attitude yang kita nak. Why do you think this pihak yang tidak bertanggungjawab ni dia tak takut untuk buat this illegal dump sites? Why are they not scared of enforcement? No, they are not scared because they thought that we can never see them. Dia berani kerana dia fikir tak ada orang nampak. Dia berani kerana tak ada yang nampak dia buang, dan dia buang tu pun secara curi-curi. Dia buang tengah-tengah malam, tengah-tengah subuh, orang tengah tidur. That is the time they go and throw their waste. Dan dia kadang, dia tak throw dia punya waste kat tepi-tepi jalan. Dia masuk, kalau ada laluan lorong aja, dia nampak, dia dah reki, dan dia go in and throw all the rubbish. You can go and see, everywhere is like that. So dia berani. Kenapa dia berani? Kerana tidak ada mata yang memandang. Dia berani kerana tidak ada yang melihat. Dia akan jadi tidak berani, berdisiplin bila ada peruntukan penguatkuasaan dari segi undang-undang bawah Akta 672 kita. Kalau akta itu digunakan dan kita disiplinkan dia dengan akta itu, dia jadi tidak berani. So jadi maknanya PPS-PPA ni kita tak boleh nak sampai ke semua tempat. So kalau peranan tu dilakukan secara bersama, orang kampung pun bersama, kalau dia pastikan laluan tu tidak diganggu dengan pembuangan sampah sarap, dan mungkin orang kampung pun boleh bertegas dengan peranan daripada rukun tetangganya dan sebagainya yang beroperasi tengah malam menjaga keselamatan taman dan kampung. Everybody can play their part. So if anybody does their part well, saya tak fikir berani buang sampah itu berlaku lagi. Kalau sudah tambahkan, dahulunya mungkinlah kawasan itu belum lagi buat, sebab kita banyak educating. Sekarang ini sampai masanya kita mengedukkan, sebab memang sudah ada pun mereka yang telah pun ditangkap dan akan dibawa untuk didakwa, dan dekat siasatan itu sudah dibuat. Kita menunggu untuk dibawa ke mahkamah. Alasannya tak berapa ramai dah didakwa sekarang? Belum didakwa, tapi kertas siasatan telah dikemukakan untuk dibawa kepada penjaga ofis untuk didakwa. Saya tak mahu sebutkan bilangan, tapi there will be somebody yang akan kena. So lepas itu saya rasa dia orang takutlah. Kita tak nak ubah sikap dan tingkah laku rakyat, individu, masyarakat ni melalui peruntukan undang-undang. We don't want to change that with laws, with enforcement. We don't want to change that like that. Kita tak nak, kita nak disiplinkan rakyat kita, kita kena gunakan undang-undang. Tangkap, denda, kompang, bawa pergi mahkamah and whatnot. We don't want. We want to change that melalui amalan harian mereka. That's where comes the engaging, yang the communication, communicating, the engaging, that comes there. Finally, if you still cannot change yourself, you cannot discipline yourself, then we have to take the law in to discipline yourself. So we are trying our best not to educate our people, our rakyat dengan enforcement of the law alone, but we want to educate and change the habit and the lifestyle of the rakyat through amalan kebersihan dengan kempen and whatnot, tahap-tahap, dan juga tanggungjawab kesedaran yang perlu dilakukan. That will be good. You know, some countries, when you are in that particular countries, anything that you have, even satu biji buah rambutan, isi dah makan 3 biji je, you pun tak berani nak buang. You keep it. Tapi bila you sampai kat tempat kita, then you start throwing everything. You know, and you are dekat highway, you can just unwind your window dengan rambutan yang apa, you couldn't be bothered about people, you know, about the safety of the road user, couldn't be bothered about people. What more to bother about the cleanliness of the country? If that doesn't appear in yourself, well, I don't know how it goes in the family. So start training and teaching our young ones in the family so that dia menjadi amalan, and health is the best.
It gives you long life, longevity and whatnot, you know, it gives you health, prosperity. So start from there. So that's what we want to instill to people. Thank you. Untuk orang ramai, Yeah. because when they want to report on large-scale dumping, what channels of communication can they use to reach Kita PPS? ada kita punya sistem aduan kita yang kita masukkan dalam sistem SMS kita dah buat belum? SMS kita ada. Kita berdata Online, SMS, just take picture. Ya. You got no time to jot down the numbers. Don't. It's okay. If not, you can describe. Take picture, post it, SMS. Do you think Immediate there action. Do you think there needs to be greater awareness that the public can report to PPS, PPA? Because we understand that the first thing people do is call the press that there's some large-scale illegal dumping. Yeah. Because sometimes they can't get any agency and they'll go to you. But now our CEO is trying to letak dekat the disparity, friendliness between PPS, PPA and the people at large, you know, so that anything they can still come back to us. But if it cannot, mungkin tak dapat, then they'll go to you lah. Bila dia dah kerajaan dah tak boleh selesai, then they go to you. And you will be the pressure group by then. Yeah, so jadi dengan pendekatan dalam 7 fokus plan strategic PPS, PPA tadi yang 2014 to 2020, a part of it is to engage closer, mesra rakyat supaya mudah untuk masyarakat rakyat untuk sampaikan cadangan ke apa selain daripada aduan. Bukan je aduan, bersifat aduan, cadangan-cadangan yang boleh dikemukakan untuk kita tingkatkan lagi kualiti prestasi pengusaha jasa pekerjaan kita. So what are the first things that PPS, PPA plans on doing to improve the public relations? Ya, pertamanya memang kita mengadakan engagement dengan aduan-aduan yang dikemukakan. Satunya contohlah kan pengadu tegak. Kita engage mereka, kita berbincang dengan mereka apakah masalah-masalah yang kita hadapi yang selalunya, dan sebab itu mereka merasakan bahawa kita boleh resolve semua masalah-masalah. Sebab itu dia cakap winning the hearts and minds of pengadu-pengadu. Yang keduanya, kita bersama-sama dengan community. Macam kita sebut tadi, community KRT semuanya kita bersama mereka mengadakan gotong royong semuanya. We empower them to take charge of their area. Ini adalah satu pendekatan yang pada pandangan saya sangat-sangat baiklah diterima. Dan kita juga mengambil pendekatan yang sekiranya ada aduan saja dari press ke mana-mana, kita immediate action kita ambil. Dan kita dah buat banyak itu, dan pujian-pujian daripada penduduk memang dia kata memang dia pun rasa sebelum ni is a wow factor dah. Kita sebut je, hantar je, next day clear. So this pendekatan, this is the pendekatan kita, iaitu melaksanakan dengan begitu pantas, responsif. Jadi dia tahu kalau mengadu pada PSP, insya-Allah akan selesai. And we are working closely with the PBTs. You know, ahli majlis ada zon-zon dia. Kita ada JPP kita yang akan kita wujudkan dalam masa terdekat ni. So that will be the saluran untuk orang tempatan. So kalau ada apa-apa, gunakan mekanisme yang kita wujudkan ini. Nah, di bawah kita ada ahli majlis. Ahli majlis kadang tak nampak. Yalah, dia seorang dia jaga kawasan zon dia besar. Bukan you boleh nampak dia tiap-tiap hari because he's alone, and you the acreage, the square feet of that kawasan zone dia kadang besar. So he's moving here and there. So by then bila JPP, Jawatankuasa Perwakilan Penduduk ni kita wujudkan, that will be the center, another source yang boleh digunakan kerana dia mewakili suara dan kepentingan masyarakat tempatan, termasuklah dalam soal pengurusan sisa pekerjaan ni. Maknanya bukan saja sampah-sampah longgok ni tadi, kalau longkang ke sumbat ke what not. So antara peranan JPP is to look into that, jadi connector antara rakyat untuk disalurkan kepada PBT untuk PBT ambil tindakan. Because even PBT pun they can't cover the whole piece. Kalau you kata you nak suruh pegawai mesti so kita perlukan peranan. That's where the peranan masyarakat comes with that penubuhan of JPP. Thank you very much.